Dua daerah di Sabah kini dilanda banjir. Itu antara fokus berita negeri di bawah Bayu petang ini. Laporannya kita langsung bersama Magdalena Depong. Teruskan. Baik Faiz, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Telupit dan Paitan yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus menunjukkan tren peningkatan. Setakat 4 petang tadi, 318 penduduk daripada 96 keluarga ditempatkan di 7 buah PPS, meningkat berbanding 264 orang 12 tengah hari. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 285 penduduk daripada 85 keluarga ditempatkan di 5 PPS di Telupit. PPS tersebut ialah Balai Raya Kampung Mau, Dewan Kampung Rancangan Nangoh, Dewan Kampung Bambangan, Masjid Lama Kampung Ganajati dan Masjid Kampung Tembidong Bidong. Manakala 33 penduduk daripada 11 keluarga berlindung di 2 PPS di Paitan, iaitu Rumah Pengerusi Kampung Rancangan Kokos dan Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol. Sebanyak 14 buah kampung terjejas banjir kali ini, iaitu masing-masing 6 di Telupit dan 8 kampung di Paitan. Kedua-dua daerah diisytihar sebagai kawasan bencana banjir sejak semalam. Tiada kes kanak-kanak tercekik gula-gula gami dilaporkan di Sabah setakat ini. Bagaimanapun, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan akan sentiasa mematuhi kriteria yang termaktub dalam Akta Makanan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Maria Sulaiman berkata antara perkara yang diberi perhatian termasuk aspek pembungkusan, saiz dan jenis makanan. Kami memang menguatkuasakan mengikut Akta Makanan, dan mana-mana pihak ataupun individu maupun agensi ataupun syarikat yang melanggar Akta Makanan, kami akan mengambil tindakan mengikut akta tersebut. Dr. Maria ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dr. Maria diminta mengulas insiden seorang kanak-kanak berusia 10 tahun yang maut selepas tercekik gula-gula jenis gami baru-baru ini. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kertas kerja untuk meningkatkan taraf kesihatan negeri merangkumi 5 strategi utama telah dilaksana. Antara strategi tersebut meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasiliti kesihatan negeri serta mempertingkatkan sumber manusia dalam jabatan. Institut Jantung Negara IJN komited memberi perkhidmatan terbaik kepada pesakit jantung dalam negara. Untuk itu, pelbagai usaha diambil termasuk menaik taraf dan mengembangkan fasiliti yang disediakan. Kita dah mulakan fasa 1 ya, kita dah sebidang tanah berhampiran IJN ya, 3 ekar kita dah buat phase 1. Kemudian phase 2 ialah private block lah, satu blok yang tinggi dengan 120 katil. Datuk Seri Dr. Chen ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan antara lain bertujuan membincangkan isu-isu kesihatan, khususnya melibatkan kesihatan jantung. Mengenai isu kekurangan doktor pakar jantung di Sabah, ini pendapat Datuk Seri Dr. Chen. Ini kemungkinan ialah guna kepakarannya jantung ni susah ya untuk belajar, dan jumlah ya yang menghadiri khusus pakar jantung tu kurang sikit lah, dan juga kehilangan pakar-pakar jantung kepada private hospital lah. Tapi saya yakin lah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan dapat mengatasinya lah dengan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan di Putrajaya. Datuk Seri Dr. Chen juga berkata pihaknya bersedia menawarkan bantuan latihan kepada pegawai perubatan yang berminat mempelajari bidang berkenaan. Industri pelancongan Sabah catat pertumbuhan positif sebanyak 20.4% tahun lalu dengan jumlah pelawat lebih 3.1 juta orang. Ia sekaligus melebihi sasaran 3 juta pelancong yang ditetapkan bagi tahun 2024. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas Datuk Seri Panglima Christine Liu berkata, perkembangan itu menunjukkan pemulihan industri pelancongan negeri telah mencapai 75% daripada tahap pra-pandemik. Anggaran hasil pelancongan tahun lalu turut meningkat kepada 7.28 bilion ringgit berbanding 5.76 bilion ringgit pada 2023.
Justru Datuk Christina berkata tahun ini pihaknya merancang lawatan kerja ke 11 buah negara bagi memperkasa industri pelancongan negeri. Tahun ini 2025, our first overseas will be KK to Shanghai, Shanghai to Moscow, because we want to catch the pelawat atau pelancong dari Russia. We want to bring them to Sabah. They are now even going to Thailand, Singapore, but we want them to come to Sabah. So kita pergi promote there, and I think it's a potential big market there, you know. Datuk Christina ditemui media selepas Majlis Amanat 2025 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2024 KEPKAS. Seramai 45 kaki tangan KEPKAS menerima APC bagi tahun 2024, manakala 5 orang menerima anugerah khas Setiausaha Tetap. Tahap pengawasan dan kesiagaan aset dan peralatan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sabah berada pada tahap yang baik. Peralatan tersebut di bawah tanggungjawab 3 markas ATM iaitu Markas 5 Division, Markas Pemerintahan Armada Timur MPA Timur, Markas Wilayah Udara 2 Mawilu 2. Panglima Angkatan Tentera PAT Jeneral Datuk Muhammad Nizam Jaafar berkata, pengukuhan aset ketenteraan penting demi menjamin keutuhan keselamatan negara. Saya juga mengharapkan perbincangan seterusnya adalah dengan pihak tertinggi kerajaan untuk melihat sejauh mana kita boleh membantu untuk mengurangkan kadar. Kalau kita buat gap analysis, kita di mana kita mahu kena pergi, hala tuju, dan di mana kita berada. Dan kita akan tahu di mana kekurangan tersebut. Dan kekurangan tersebut agak drastik. Dan ini perlu tindakan segera yang drastik juga. Datuk Muhammad Nizam bercakap dalam sidang media di Sepanggar sempena lawatan rasmi sulungnya ke Sabah selepas mengambil alih tugas PAT ke-23 31 Januari lalu. Terdahulu beliau melawat kapal selam kedua negara KD Tun Abdul Razak yang dioperasikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Datuk Muhammad Nizam turut menghadiri perjumpaan bersama warga ATM di negeri ini. 3 atlet golf Sabah mencipta sejarah apabila dipilih menyertai pasukan elit program pembangunan remaja kebangsaan NJDP 2025-2026. Muhammad Danish Daniel Mat Jumat, Jamitan Huan Ying dan Dylan Zaidan merupakan antara 26 pemain berbakat besar berusia 13 hingga 18 tahun yang dipilih menyertai pasukan berkenaan. Pengerusi program NJDP Muhammad Fauzi Mesran berkata, penganjuran program ini penting bagi melahirkan pemain pelapis yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi seperti Sukan Malaysia Sukma dan Sukan C. Pada April nanti, kita ada tournament di Filipina. Kami juga ada di Thailand. Dan kami akan hantar surat kepada Sabah Golf Association untuk kami invite 2 atau 3 player kami untuk bersama dengan tim elit Malaysia. Muhammad Fauzi ditemui RTM selepas penutupan NJDP 2025-2026 di Ibu Negeri. Sementara itu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Fairuz Rendan yakin program ini mampu meningkatkan kemahiran atlet muda selain memberi peluang kepada lebih ramai bakat baharu. Kami juga di Sabah ni amat-amat bersyukur kerana Malaysian Golf Association sanggup pertama kali program ini diadakan di Sabah ni. So selain meningkatkan lagi skill atlet-atlet kami di sini, Sabah Junior Golf, jadi banyak lagi pengalaman yang anak-anak ini boleh dapatlah untuk meningkatkan skill. Saya sangat gembira untuk mewakili Malaysia lagi. Ini tahun saya akan buat saya punya terbaik untuk menaikkan negara Malaysia. 25 pemain elit NJDP berkampung bersama 13 pemain remaja Sabah dalam satu kem latihan intensif 4 hari anjuran Persatuan Golf Malaysia. Setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Faiz Syahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Magdalena, terima kasih.